Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah ataupun berada di tempat kerja dan di mana saja yang melihat live Facebook Madrasah Mumtaz pada pagi ini. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi atas kurnianya dapat kita sama-sama berjumpa lagi sekali dalam live Facebook Madrasah Mumtaz dalam segmen Salam Duha, siri ke-37. Bersama saya pagi ini Muhammad Syah bin Madam. Baik, kita akan mempelajari ataupun kita akan mengupas dua hadis yang akan saya kupaskan pada hari inilah, pagi ini. Dan sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita baca umum kitab supaya perjumpaan ataupun pertemuan kali kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Baik, seperti yang saya maklumkan tadi, hari ini kita akan kupas dua hadis yang ada kaitan dengan kehidupan seharian kita. Yang pertama sekali tentang hadis yang bertajuk dua perkara yang sentiasa muda bagi orang tua. Saya ulang lagi sekali, tajuk hadis yang pertama yang akan kita kupas hari ini adalah dua perkara yang sentiasa muda bagi orang tua. Itu hadis yang pertama yang insya-Allah kita akan kupas lebih mendalam lepas ni. Dan untuk tajuk hadis yang kedua adalah dunia adalah jambatan akhirat. Dunia adalah jambatan akhirat. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama melihat lebih dalam tentang hadis yang pertama. Saya akan bacakan hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-5941. Telah menghabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyad bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang tua masih tetap berjiwa muda dalam dua perkara, iaitu mencintai dunia dan panjang angan-angannya. Baik, saya bacakan lagi sekali. Telah menghabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyad bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang tua masih tetap berjiwa muda dalam dua perkara, iaitu perkara pertama adalah mencintai dunia dan perkara yang kedua adalah panjang angan-angannya. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis bernombor 5941. Status saja ada hadis sahih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa intipati ataupun pengajaran yang kita dapat melalui hadis ni adalah, yang pertama sekali, dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya tentang perkara-perkara yang melalaikan. Mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagai umatnya untuk berwaspada, berwaspada kepada angan-angan kosong dan keinginan hati yang melalaikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia tidak terlepas daripada keinginan. Setiap manusia mempunyai keinginan masing-masing. Berbeza setiap manusia lah, ada yang mempunyai keinginan A, ada mempunyai keinginan B, tapi semuanya adalah berbeza. Maknanya mengikut hati kita lah. Dan keinginan-keinginan tersebut dapat dikategorikan sebagai dua perkara lah, dua bahagian, iaitu keinginan yang sia-sia dan yang kedua keinginan yang kita mendapat manfaat daripada apa yang kita inginkan lah. Dan untuk hari ini saya ingin tekankan
tentang keinginan yang sia-sia ni lah, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi, seperti mana yang saya maklumkan, Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada kita semua tentang berwaspadalah kepada keinginan yang sia-sia. Okey, berdasarkan tajuk yang saya bacakan tadi, iaitu dua perkara yang sentiasa mudah bagi orang tua. Okey, apa yang dimaksudkan perkara mudah yang mudah yang sentiasa mudah bagi orang tua? Okey, keinginan untuk sentiasa muda adalah sesuatu yang baik. Okey, keinginan yang sentiasa muda adalah sesuatu yang baik jika dapat kita terjemahkan ataupun dapat kita salurkan melalui jalan yang baik lah, iaitu contohnya keinginan sentiasa muda dalam membuat perkara-perkara ataupun amal soleh. Okey, kita sentiasa merasa muda dan kita sentiasa merasa kuat untuk melakukan amal-amal soleh, ya, seperti kerja-kerja kebajikan, tuntutan agama yang lain, dan ibadah-ibadah wajib dan sunat yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah. Okay, kita rasa sentiasa muda, itu yang dikatakan sebagai keinginan sentiasa muda, memberi manfaat andai kata kita lakukan untuk jalan yang baik lah. Okay, namun orang tua yang dikurniakan hati dan keinginan yang sentiasa muda dalam dua perkara, iaitu mencintai dunia dan panjang angan-angan, adalah dua perkara yang melalaikan. Okay, di sebalik keinginan untuk merasa mudah dalam melakukan amal ibadah, itu perkara yang baiklah, dan ada dua perkara yang buruk melalui perasaan perkara yang sentiasa mudah ni lah, iaitu yang pertama adalah mencintai dunia. Okey, kita sentiasa rasa muda dan mencintai dunia. Okey, kita tinggalkan walaupun kita usia kita dah separuh abad ataupun dah menjangkau ke usia emas lah, dan tapi kita sentiasa merasa muda dan kita sentiasa merasa hidup kita ni panjang lagi di dunia ni, dan kita sering kejar tentang dunia. Okay, kita letakkan dunia benda yang utama dan kita letakkan akhirat benda yang kedua, dan perkara ini sedikit sebanyak akan melalaikan kita lah. Okay, itu perkara yang melebihkan dunia daripada akhirat. Okay, itu perkara pertama yang dilihat ataupun ditakdirkan sebagai perkara yang lalai, yang kita fikirkan semasa usia kita sudah tua. Okay, yang keduanya adalah panjang angan-angan. Okay, panjang angan-angan ni kita sentiasa memiliki angan-angan walaupun kita di usia yang tua, yang lanjut. Okay, mungkin saya katakan bagi rakyat Malaysia ni 60 ke atas lah. Okay, di usia pencen ni kita sentiasa mempunyai keinginan ataupun angan-angan yang muda. Okay, yang muda tetapi tidak memikirkan angan-angan untuk mencari bekalan akhirat. Okay, saya bagi contoh, kita sudah berumur 60-an, okay, 60-an dan 60 ke atas lah, dan kita sentiasa memiliki keinginan untuk mendapatkan rumah yang besar, kereta yang besar, harta-harta yang banyak dan sebagainya. Okay, pangkat-pangkat dan sebagainya. Okay, itu adalah angan-angan yang sia-sia lah di masa hari tua kita. Okay, sebab sepatutnya semasa menjangkau hari tua ataupun usia emas, kita mestilah memikirkan, mempunyai keinginan ataupun angan-angan untuk mengumpul lebih banyak bekalan sebelum kita menempuh akhirat nantilah. Bagi contoh, kita mempunyai angan-angan untuk mendekatkan diri, mendekatkan lebih
lebih mendekatkan diri kepada majlis ilmu, okey, mempunyai angan-angan untuk menginfakkan harta ke jalan Allah, seperti membina masjid, membantu institusi-institusi yang menegakkan agama Islam dan sebagainya. Okey, kita menginfakkan harta kita dan masa-masa baki-baki hari tua kita ke jalan Allah. Okey, itu adalah satu perkara yang sepatutnya kita lakukan. Tapi ada sesetengah perkara ataupun situasi berlaku, okey, pada zaman ini kita lebih mementingkan harta dunia sewaktu kita usia tua. Okey, maknanya semakin kita tua, semakin kita ingin mendapat segala-galanya di dunia ini, sedangkan dunia ini seperti yang kita sedia tahu adalah sementara, okey, dan akhirat adalah kekal selamanya. Okey, so oleh yang demikian, sebagai umat Islam, kita haruslah memikirkan ataupun mempunyai keinginan atau angan-angan untuk menginfakkan tenaga, masa, wang ringgit dan sebagainya ke jalan Allah sebagai bekalan kita di akhirat nanti. Okey, bukan semasa kita tua sahaja, tapi semasa kita muda pun kita boleh mempunyai angan-angan tersebut, dan insya-Allah andai kata angan-angan tersebut menjadi kenyataan, ia akan memberi satu kesan ataupun satu manfaat yang besarlah untuk diri kita, keluarga, masyarakat dan agama Islam. Okey, khasnya. Okey, baik, untuk melihat tanda-tanda sama ada kita mempunyai angan-angan muda semasa hari tua atau tidak, saya akan kupaskan 4 tanda-tanda lah. Okey, sama ada kita mempunyai angan-angan muda di masa tua ataupun tidak. Okey, maksudnya kat sini, kita di usia tua ni, adakah kita memikirkan mementingkan dunia semata-mata, ataupun kita dah memikirkan hidup kita selepas alam dunia nantilah. Okey, yang pertama, tanda cintakan dunia dapat dikenal pasti secara umumnya berdasarkan perkara-perkara inilah, 4 perkara. Maka saya 3 perkara. Yang pertama, hanya nikmat dunia yang menjadi matlamat dan tumpuan. Okey, kita lebih mementingkan matlamat dunia. Okey, kita nak, macam saya kata tadi, kita nak di usia tua kita nak rehat di rumah yang besar. Okey, di usia tua kita nak harta yang banyak. Di usia tua kita nak dihormati, kita nak pangkat dan sebagainya. Sedangkan kita tahu selepas kita menutup mata, bukan itu yang akan kita bawa. Okay? Yang kita akan bawa sebagai bekalan adalah amal soleh sahaja. Okay? Harta benda tu kita akan tinggalkan di dunia ini, dan kita akan bawa adalah bekalan untuk akhirat nanti. Okay, itu yang pertama, hanya nikmat dunia yang menjadi matlamat dan tumpuan. Okay, itu ciri yang pertama. Andai seseorang itu mempunyai pemikiran ataupun mempunyai perasaan sentiasa muda di usia yang tua. Okay, yang keduanya adalah lalai atau lupa kepada matlamat terakhir iaitu akhirat. Okay, kita lupa tentang perjalanan hidup kita sebagai manusia di muka bumi ini. Okay, kita di muka bumi ini sebagai pengembara. Okay, dan matlamat ataupun tujuan akhir kita adalah di akhirat. Tetapi andai kita lalai dan lupa tentang perkara tersebut, kita akan menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Kita letakkan komitmen 100% ataupun komitmen yang melebihi akhirat kepada kita meletakkan komitmen dunia melebihi komitmen kita kepada dunia di alam akhirat nanti. Okey, oleh demikian timbullah perkara-perkara yang melalaikan kita, seperti macam saya kata tadi, kumpul harta sehingga lupa akan akhirat, kumpul pangkat, kumpul kenalan, networking ataupun kita panggil kuasa di dunia ini untuk mendapatkan segala-galanya di dunia ini, dan kita melupakan akhirat. Okey, di situ kita nampak kita melebihkan dunia daripada akhirat. Sedangkan yang sepatutnya kita laksanakan adalah kita sepatutnya
kumpul harta akhirat seperti amal-amal soleh dan sebagainya. Okay, sebab akhirat adalah kehidupan di akhirat nanti adalah kekal selamanya. Di dunia ni adalah sementara sahaja. Sebab itu kita harus mencari bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nantilah. Okey. Yang ketiga adalah mengetepikan agama dalam urusan-urusan seharian, baik kerana merasakan bahawa ia suatu yang menyukarkan atau tidak relevan dengan kehidupan. Okey. Kita lebih mementingkan urusan-urusan dunia dan mengetepikan agama dalam urusan seharian. Okey, saya mengambil contoh solat. Okey. So, waktu masuknya waktu solat, kita tidak menyegerakan solat, tapi kita melaksanakan perkara-perkara ataupun kerja-kerja dunia terlebih dahulu. Okay, kita lebih takut kepada pihak atasan kita, dan kita mengetepikan agama dalam urusan-urusan seharian kita. Okey, itu adalah 3 tanda cintakan dunia dapat kena kasih. Okey, baik. InsyaAllah selepas mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, okey, dan kita telah mendengar peringatan daripada Rasulullah SAW, marilah kita sama-sama, saya mengingatkan diri saya juga dan juga diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama ubah pemikiran kita dan angan-angan kita supaya kita lebih kan angan-angan untuk akhirat. InsyaAllah hidup kita nanti akan lebih senang dan akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okay, so saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayolah kita berwaspada, okay, dengan keinginan yang melalaikan ni. Okay, kita dapat andai kata kita dapat mengasingkan ataupun menentukan mana satu keinginan yang yang melalaikan, mana satu keinginan yang baik, itu sudah cukup untuk kita menjadi orang yang berwaspada tentang perkara inilah. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu lihat balik. Okey, perlu lihat balik keinginan kita itu, sama ada keinginan kita itu menjerumus ataupun menuju ke akhirat ataupun dunia semata-mata. Andai kata dunia semata-mata, baik kita lepaskan ataupun kita lupakan angan-angan tersebutlah. Andai kata angan-angan tersebut menjurus kepada bekalan kita di akhirat nanti, insya-Allah kita boleh teruskan untuk berangan-angan, okay, untuk mendapat pahala sebagai bekalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, itu sedikit sebanyak tentang kupasan untuk hadis yang pertama, okay, untuk hari ini. InsyaAllah saya harap apa yang kita pelajari ini dah sedikit sebanyak dapat input kepada kita semua lah, insyaAllah. Kemudian saya akan teruskan ke hadis yang kedua, okay, yang bertajuk dunia adalah jambatan akhirat. Okay, hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang bernombor 5937. Okay, 37. Okay, yang berbunyi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahuku dan bersabda, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang yang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar telah berkata, apabila kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi, dan apabila kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu menunggu waktu petang. Manfaatkanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Okay, ini hadis riwayat Bukhari nombor 5937. Okay, apa pengajaran yang kita dapat dari hadis ini adalah, yang pertama, dunia adalah jambatan menuju akhirat. Okay, dunia ni sebagai penghubung sahaja untuk kita menuju ke akhirat, sebagai jambatan, sebagai penghubung. Okay, kita di dunia ni adalah sebagai pengembara. Okay, dalam kita harus menanam dalam diri kita untuk kita mencapai matlamat hidup
iaitu kita jadikan akhirat adalah sebagai matlamat akhir kita. Dan dunia ini adalah sebagai jambatan di mana kita berada di dunia ini untuk mengumpul bekalan-bekalan untuk kita jadikan bekal di alam akhirat nantilah. Sebagai musafir di perjalanan, kita tidak membawa kesemua yang kita milik berbentuk harta untuk bermusafir. Kita hanya membawa sekadarnya. Seperti mana yang kita sedia maklum, walaupun kita ada, sebagai contoh, kita ada harta banyaknya adalah satu gudang. Banyaknya adalah satu gudang. Maknanya kita tuan-tuan perempuan boleh bayangkan, tuan-tuan perempuan ada harta banyaknya memenuhi satu gudang. Dan tuan-tuan perempuan perlu bermusafir. Dan kita tak boleh nak bawa harta kita satu gudang tu untuk bermusafir. Kita hanya boleh bawa sekadarnya, semampu kita, sebanyak mampu kita. Kita tak boleh bawa harta kita satu gudang tu. Macam tu juga nanti waktu mati kita. Kita tak boleh nak bawa semua harta kita di dunia ini untuk kita bawa ke alam kubur dan sebagainya. Apa yang boleh kita bawa hanyalah amalan kita sahaja. Sebab itulah dikatakan kita di dunia ini hanyalah bermusafir. Kita mengumpul harta-harta kita untuk kita bawa di akhirat, dan harta-harta tersebut bukanlah harta berbentuk dunia. Kita perlulah lebih banyak mengumpul harta yang boleh kita bawa sebagai bekalan di akhirat nanti. Seorang Muslim perlu bersegera melakukan amal kebajikan dan memperbanyak ketaatan dan amal soleh. Seperti yang saya maklumkan tadi, amal-amal soleh inilah yang akan menjadi bekal kepada kita di akhirat nanti. Bukanlah harta-harta dunia seperti rumah yang besar, kereta yang besar, duit yang banyak dan sebagainya. Harta-harta tersebut bukan tidak penting, tapi andai kata kita dapat gunakan harta tersebut ke jalan Allah, insya-Allah kita dapat memanfaatkan harta dunia tersebut dengan sebaik-baiknya. Contohnya kita dapat menginfakkan harta-harta kita ke jalan Allah, dan insya-Allah pahala daripada infak tu akan berterusan dan dia akan menjadi bekal kepada kita, insya-Allah. Dan yang ketiga, elakkan diri dari bertangguh untuk melakukan amal soleh kerana kita tidak pasti apakah kesempatan untuk melakukan pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hidup kita ni kita tak pasti waktu mati kita bila, waktu sakit kita bila, sebab semuanya adalah rahsia. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap daripada hidup kita hari demi hari adalah sangat berharga. Oleh itu kita janganlah mensia-siakan walaupun sehari, walaupun 1 jam untuk melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Sebab tu dalam hadis ini Ibnu Umar telah berkata, apabila kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi, dan apabila kamu berada di waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu petang. Maknanya janganlah mensia-siakan waktu kita yang ada untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Marilah kita sama-sama menggunakan waktu-waktu lapang kita dengan memperbanyakkan amal kita, amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ia sedikit sebanyak dapat menjadi bekal kepada kita nantilah. Dan elakkan dari bertangguh untuk melakukan amal soleh. Andai kata kita ada masa lapang, elakkan untuk bertangguh. Terus mencari apa amalan yang boleh kita lakukan sewaktu masa lapang tersebut. Dan setiap Muslim perlu merebut peluang dan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Lakukan amal kebaikan ketika kita sihat dan masih hidup. Sakit dan ajal belum boleh berlaku bila-bila masa. Seperti yang saya bagi tahu tadi, sakit dan ajal ni adalah rahsia. Kita tak tahu bila dia akan datang. Dan di waktu sihat kita ni, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan untuk merebut peluang yang sebaik mungkin untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunat. Seperti pergi ke kelas-kelas
uh, kelas-kelas mengaji, pergi ke ceramah-ceramah agama dan sebagainya untuk kita mengambil ataupun mengumpul bekalan kita. Okey, janganlah kita sia-siakan waktu muda kita untuk mengejar dunia semata-mata. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang pengajaran yang boleh kita dapatkan di dalam hadis yang kedua ni, yang bertajuk dunia adalah kiamat akhirat. Okey, kesimpulannya dalam hadis kedua ni, rebutlah peluang untuk beribadat walaupun di masa muda, dan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ajal kita tak tahu. Okay, mungkin ada di antara kita meninggal dunia menemui ajal dalam usia muda, dan ada di antara kita menemui ajal di masa tua, dan kita tak tahu benda tu. Dan oleh sebab itulah kita perlu mengambil kesempatan memanfaatkan sebaiknya usia yang kita ada ini untuk mencari bekalan untuk dunia, untuk akhirat nantilah. Okay. InsyaAllah sedikit sebanyak perkongsian pada kali ini, saya harap kita dapat sedikit manfaat daripada perkongsian yang telah kita kongsikan pada pagi ini. Dan marilah kita sama-sama mengubah cara hidup kita supaya kita tidak tergolong daripada orang yang lalai, dan kita sentiasa tergolong dengan orang yang mengambil kesempatan dalam masa usia kita untuk beribadah dan mengumpul bekalan dunia dan bekalan akhirat nanti, insya-Allah. Okay, baik, di kesempatan ini saya ingin memaklumkan satu pengumuman, iaitu Madrasah Darul Mumtaz kini membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan semua yang mempunyai anak yang berminat untuk mendalami ilmu agama, dunia dan akhirat, untuk sama-sama menjadi warga Madrasah Darul Mumtaz bagi tahun 2021. Okey, ianya terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan menengah dari darjah 1 sehingga ke tingkatan 5. Dan di sini kita menggunakan kurikulum KBD dan juga kurikulum akademik KPM lah. Okey. Marilah sama-sama kita mendidik anak-anak kita ke arah pendidikan seimbang dunia dan akhirat, iaitu di sini di Madrasah Darul Mumtaz kita mempunyai kurikulum bersepadu, iaitu kita menekankan ilmu di dunia dan juga di akhirat. Okey. Oleh yang demikian, maka berakhirlah perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah esok kita akan berkongsi lebih banyak lagi hadis-hadis sebagai renungan kita sama-sama, dan semoga ianya sedikit sebanyak dapat memberi satu cahaya kepada kita menjadi insan ataupun hamba Allah yang lebih taat dan lebih mementingkan agama di masa akan datang, insya-Allah. Oleh yang demikian, saya memohon dan menyusun 10 jari, memohon maaf andai kata ada terkasar bahasa, terkurang bahasa ataupun tersalah cakap daripada pihak saya. Okay, saya mengaku itu semuanya adalah kekurangan diri saya sendiri. Yang baik hanyalah kurnia ataupun untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay, dengan ini saya akhiri pertemuan perkongsian kita pada kali ini dengan ucapan terima kasih, dan saya mendoakan kepada tuan-tuan perempuan supaya sihat tubuh badan dan dapat terus beribadah dan mengumpul bekalan untuk akhirat nanti, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, assalamualaikum.